Disebabkan pandemik COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan kumulatif kes melebihi 150,000 dan kes harian yang mencapai 4 digit menyebabkan Kementerian Pelajaran Malaysia membuat ketetapan baharu dengan menangguhkan sesi persekolahan secara bersemuka pada Rabu ini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Hadisah binti Muhammad Syalikin, pemegang kad matrik D2019-1089583. Kaum ayah yang kelihatan kaca, rambut terpacak memandang saya pasti lebih rancak. Tidak kurang juga kaum ibu yang kelihatan anggun pasti duduk terpegun walau melihat saya sekejap pun. Apakah itu definisi PDPR? Walaupun PDPR ini kita lihat seperti pembela sudah manusia, sudah terpalit di mana-mana sahaja. Namun, ada segelintir orang yang tidak mengetahui apa itu PDPR. PDPR ialah PDP yang dilaksanakan dari rumah atau pusat komuniti atau mana-mana lokasi yang bersesuaian, dan kaedah ini dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau offset secara berstruktur dan terancang. Pembelajaran segera, yang kedua non-synchronized learning, pembelajaran tidak segera, ketiga pengukuhan, dan yang terakhir adalah pentaksiran. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran segera? Sebagai contoh, para guru boleh menggunakan platform seperti Google Meet, Zoom, Webex untuk menjalankan virtual meeting ataupun mesyuarat secara maya ataupun pembelajaran secara maya antara guru dan juga pelajar bagi mempelajari satu-satu topik tersebut. Baiklah, yang kedua adalah non-synchronized learning, pembelajaran tidak segera. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran tidak segera? Sidang pendengar, sila dengarkan dengan jelas. Non-synchronized learning ini adalah seperti forum, perbincangan, latihan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan dua aplikasi telekomunikasi utama manusia iaitu WhatsApp dan juga Telegram. Sebagai contoh, para guru yang mengajar anak murid di tahun 1, kita boleh menggunakan WhatsApp dan juga Telegram untuk mengadakan sesi suaikanan antara pelajar dan guru. Ketiga adalah pengukuhan. Di sini, para guru akan menggunakan Medium untuk menghantar latihan, nota pembelajaran, video pembelajaran bagi pelajar yang tidak mempunyai capaian internet yang baik. Sebagai contoh, Medium, Google Classroom, ataupun Padlet, ataupun Google Drive dan sebagainya. Tidak semestinya sekiranya seseorang itu tidak mempunyai capaian internet yang baik, dia tidak boleh belajar. Tidak, guru pasti akan menyediakan bahan secara dengan dihantar di sekolah dan para ibu bapa boleh mengambilnya bagi memastikan pelajar tiada seorang pun pelajar yang tertinggal. Dan yang terakhir dari segi pentaksiran. Pentaksiran boleh dijalankan melalui media Quizizz, Kahoot dan lain-lain. Tuan-puan yang dirahmati sekalian, beralih kepada kunci yang seterusnya iaitu masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan PDPR. Akan disertakan bukti-bukti dan fakta kes daripada kajian yang dijalankan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan PDPR. Baiklah, kita akan pecahkan masalah ini kepada beberapa aspek. Yang pertama, faktor kendiri. Yang kedua, faktor teknologi. Yang ketiga, faktor persekitaran. Yang keempat, faktor ibu bapa, dan yang kelima, faktor guru. Yang pertama, faktor kendiri. Hal ini kerana faktor kendiri ini datang dari diri sendiri. Kerana sekiranya mereka sudah terlalu lama tidak hadir ke sekolah, mereka akan berasa kurang semangat dan kurang motivasi untuk belajar. Lebih-lebih lagi, seperti contoh pelajar tingkatan 3 yang dibatalkan pentaksiran tingkatan 3. Jadi mereka kenapa perlu belajar sedangkan tiada periksa? Tidak, ilmu tidak mengenal peperiksaan. Jadi kita kena tuntut ilmu kerana pepatah Arab memetik, tuntutlah ilmu daripada buaian hingga liang lahat. Jadi kita tuntut ilmu bukan untuk periksa, untuk diri sendiri. Yang kedua, faktor teknologi. Menurut kajian tersebut, dinyatakan 70% hingga 80% pelajar kurang peranti. Yang kedua, kelemahan infrastruktur, dan yang ketiga, kurang capaian internet. Hal ini kerana bukan disebabkan pelajar yang datang dari bandar, tetapi pelajar yang berada di kampung ataupun pendalaman. Mereka ini agak sukar untuk mendapatkan capaian internet yang baik kerana internet tidak sampai dengan baik di rumah mereka. Yang ketiga adalah faktor persekitaran. Pelajar akan merasa terganggu disebabkan persekitaran yang diganggu oleh suara bising di segenap sudut. Yang keempat, faktor guru. Hanya beberapa peratus sahaja guru yang mahir menggunakan IT. Yang kedua, guru yang mahir mempelbagaikan pengajaran. Jadi, perkara ini akan menyumbang kepada ketidaklancaran PDPR ini dilaksanakan kerana 50 hingga 60%
guru yang mahir menggunakan IT, manakala 40 hingga 50% sahaja yang mahir mempelbagaikan pengajaran. Jadi dengan ini jelaslah bahawa sekiranya guru-guru veteran mereka kurang mahir menggunakan IT, jadi mereka tidak akan menjalankan PDPR. Mereka mungkin akan memberikan bahan-bahan pengajaran dengan dihantar di sekolah dan ibu bapa akan mengambil. Dan yang terakhir, faktor ibu bapa. Faktor ibu bapa ini adalah faktor ibu bapa yang mementingkan kerjaya berbanding anak mereka, ataupun ibu bapa yang merasa terbeban untuk mendidik anak mereka. Ialah sidang hadirin yang dihormati sekalian, beralih kepada peringkat yang terakhir yang akan membincangkan tentang kesan PDPR ini dari sudut pandang positif dan negatif. Dari sudut pandang positif, kita pecahkan kepada beberapa aspek: kesan terhadap guru, kesan terhadap pelajar, kesan terhadap diri sendiri. Baiklah, kesan terhadap diri sendiri dan juga guru sekalipun maupun ibu bapa, mereka akan mendapat ataupun menjana pengalaman baru yang mungkin tidak pernah difikirkan sebelum ini. Sebagai contoh, sebelum ini guru hanya menggunakan teknik tradisional dalam pengajaran. Sebagai contoh, guru mengajar di hadapan dan pelajar akan mendengar. Jadi kini mereka akan mengalami dan menjana pengalaman baru untuk menggunakan norma baharu pendigitalan di musim pandemik ini. Yang kedua, kesan terhadap para pendidik. Kesan terhadap para pendidik ini kita akan dapat lihat bahawa para pendidik akan menyusun strategi untuk menyesuaikan norma baharu ini dalam pembelajaran. Yang kedua, para pendidik dapat memantau dan memastikan kerja-kerja dan tugasan yang diberikan kepada pelajar menggunakan platform Google Classroom dan Microsoft Teams. Dan yang ketiga, para pendidik dapat menggunakan medium teknologi ini untuk berkongsi nota ataupun latihan sekalipun bila-bila masa sahaja, kerana ia tidak dihadkan masanya untuk berfungsi apapun. Kita lihat kepada sudut pandang negatif pula. Yang pertama, kita akan pecahkan juga kepada beberapa aspek, iaitu kesan terhadap guru, kesan terhadap ibu bapa, kesan terhadap pelajar, kesan terhadap emosi, kesan terhadap sosial. Yang pertama, kesan terhadap guru. Kesan terhadap guru disebabkan guru akan menjadi terikat dengan pada asalnya kerjanya adalah berkaitan menguruskan sekolah, menguruskan pelajar. Jadi kini kerjanya bertambah dalam masa yang sama untuk memastikan silibus habis, pelajaran sampai kepada pelajar-pelajarnya. Yang kedua, kesan terhadap ibu bapa. Ibu bapa akan merasa terbeban. Pada asalnya mereka akan berusaha untuk membantu pelajar, tetapi bukan semua orang berlatar belakangkan pendidikan yang sama. Mungkin ada ibu bapa yang kurang dalam akademik, jadi mereka akan merasa terbeban untuk membantu mendidik anak-anak mereka. Yang ketiga, kesan terhadap kendiri. Pelajar akan merasa bosan dan hilang fokus kerana menghadap komputer terlalu lama. Lebih-lebih lagi kanak-kanak. Cuba bayangkan kanak-kanak duduk di hadapan laptop untuk masa 4 jam. Sebenarnya masa itu terlalu lama, tetapi disebabkan pelajaran mereka terpaksa menghadapnya, dan mereka tidak akan dengar sepenuhnya, mereka hanya akan mendengar segelintir sahaja. Yang keempat, faktor terhadap emosi mereka. Faktor terhadap emosi mereka akan rasa tertekan, stres, depression, anxiety, kerisauan. Jadi, perkara ini perlu dipantai oleh ibu bapa. Sekiranya mereka mempunyai masalah, ibu bapa perlu mendengarkan masalah mereka. Jangan pandang perkara ini secara remeh, kerana ia akan membawa kepada perkara yang lebih serius. Sila pastikan dan pantau anak anda. Yang kelima, faktor terhadap sosial. Kerana kanak-kanak yang berumur 11 hingga 4 tahun, mereka lebih gemar bersosial dengan orang sekeliling mereka. Jadi cuba bayangkan, kita kanak-kanak ini terpaksa menghadapi situasi perintah kawalan pergerakan, mereka tidak dapat pergi bermain bersama kawan, tidak dapat bersosial dengan orang lain. Jadi mereka ini akan menjadi pendiam. Pelajar menjadi ketinggalan. Yang kedua, pelajar sukar memahami pembelajaran. Yang ketiga, pelajar tidak mampu menyelesaikan tugasan dengan baik kerana ketidakfahaman terhadap pembelajaran. Cadangan penambahbaikan yang disertakan adalah yang pertama, kerjasama antara pihak guru, pihak ibu bapa, pihak pelajar. Sekiranya pelajar itu ketinggalan, kita tidak seharusnya menyalahkan satu pihak saja kerana salah semua pihak kerana tidak bekerjasama. Ayo kita saksikan. Jemaah, kau tak payah nak bayar yuran sekolah tu. Alah cikgu, kan makan gaji buta je. Buat apa nak bayar yuran sekolah? PDPR kan? Yang kedua, penubuhan sekolah maya melalui radio dan televisyen. Sebagai contoh, kini kita dapat melihat rancangan televisyen mengajar budak untuk mengaji Al-Quran. Jadi masalah yang timbul boleh diajukan melalui WhatsApp kepada
para pengajar mengaji Al-Quran tersebut. Jadi dengan ini kita boleh mempraktikannya. Kita boleh merakam guru cemerlang untuk mengajar sesuatu topik tersebut supaya dapat menambahkan kefahaman pelajar ataupun memahamkan pelajar tentang sesuatu topik yang tersebut. Yang ketiga adalah penubuhan pusat rujukan internet ataupun One Spot Center PDKR. Di sini kita dapat memanfaatkan penubuhan ini kepada pelajar yang mempunyai capaian internet yang kurang baik di pedalaman atau perkampungan. Jadi mereka boleh pergi One Spot Center tersebut untuk belajar secara atas talian dan bersama-sama dengan rakannya untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Akhir kata daripada saya, tugas seorang guru dianalogikan seperti cinta. Cinta sanggup merenangi lautan api. Seperti mana juga guru sanggup merenangi jerih payah, cacian, cemuhan, makian yang diterima demi memastikan pelajarnya berjaya dalam pembelajaran dan juga menjadi insan yang berguna. Renung-renungkan dan fikirkan. Anda lihat sebentar tadi video klip, anda fikir dan anda nilai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.